Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran Al-Balaghah pada hari ini, kita akan mempelajari satu lagi tajuk baru, iaitu Al-Isti'arah. Al-Isti'arah. Baik, untuk pengetahuan kamu semua, Al-Isti'arah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, maksudnya metafora. Apakah dia metafora itu? Okey, untuk lebih faham, mari sama-sama kita baca huraian di bawah. Mohon kamu semua saling maksud dan mohon kamu semua fokus, dan harapnya kamu akan faham dengan apa yang Ustazah akan terangkan. Baik, kita baca huraian sama-sama. Mafhumul isti'arati, maksud isti'arah itu adalah lafzun musta'malun, perkataan yang digunakan. Lafzun musta'malun, perkataan yang digunakan. Fi ghairi ma wudi'a lahu, pada bukan maksudnya yang asal. Perkataan yang digunakan pada bukan maksudnya yang asal. Li'alaqatil musyabahati ma'a wujudi qarinatin mani'atin, kerana adanya perkara yang menghalang. Li'alaqatil musyabahati ma'a wujudi qarinatin mani'atin ini maksudnya kerana adanya perkara yang menghalang. Min iradati, daripada memaksudkan. Min iradati, daripada memaksudkan. Al-ma'na al-haqiqi, maknanya yang asal. Min iradati, daripada memaksudkan maknanya yang asal. Baik, tadi kita dah baca ta'arif ataupun huraian mengenai isti'arah, dan mungkin kamu tak berapa jelas dengan huraian yang diberikan di sini. Jadi untuk lebih jelas dan untuk lebih kamu faham lagi apakah yang dimaksudkan dengan isti'arah itu, jom sama-sama kita tengok contoh di bawah ini. Baik, dua contoh di bawah ini adalah contoh isti'arah. Contoh yang pertama, Galah sedang bermain bola. Baik, tadi kita baca isti'arah itu adalah perkataan yang digunakan pada bukan maksudnya yang asal. Jadi, dalam ayat Galah sedang bermain bola, Galah ini adalah isti'arah. Kenapa kita kata Galah ini adalah isti'arah? Sebab perkataan ini kita guna pada bukan maksudnya yang asal. Maksud asal Galah ini apa? Maksud asal Galah ini adalah alat yang digunakan untuk mengait buah. Itu maksud asal Galah. Tapi isti'arah ni, kita sebut Galah, tapi kita bukan maksudkan alat yang kita guna untuk kait buah. Itu isti'arah. Sebab apa? Sebab apa kita tak boleh nak fahamkan yang Galah di sini adalah bukanlah kita maksudkan alat yang kita gunakan untuk mengait buah, sebab adanya perkataan selepasnya, macam saya huraikan tadi dekat atas ni, saya terjemahkan tadi, kerana ada perkara yang menghalang. Ada perkara yang menghalang tu apa ni? Perkataan ataupun ayat selepasnya menghalang diri kita, menghalang minda kita untuk kita faham maksud Galah di sini adalah alat yang digunakan untuk mengait buah. Jadi ni perkataan ataupun ayat selepas ini yang menghalangkan untuk kita fahamkan Galah ini maksudnya yang asal. Jadi bila adanya ayat sedang bermain bola, maka otak kita atau minda kita akan proses bahawasanya Galah ini maksudnya maksud yang lain. Itu apa dia? Seorang yang tinggi seperti Galah. Sebab kalau dalam bahasa Melayu kan, kita selalu mengumpamakan kalau orang yang tinggi tu kita suka umpamakan macam Galah. Jadi maksud Galah di sini adalah seorang yang tinggi sedang bermain bola. Jadi Galah di sini adalah isti'arah. Sebab apa isti'arah? Sebab kita sebut Galah tapi bukan kita maksudkan makna yang asal. Kita maksudkan makna yang kedua. Baik. Satu lagi contoh isti'arah adalah bunga sedang memasak di dapur. Jadi yang manakah perkataan yang menjadi isti'arah dalam ayat ini? Perkataan yang menjadi isti'arah dalam ayat ini adalah bunga. Baik, kenapa kita kata bunga ini adalah isti'arah? Sebabnya bila kita sebut bunga sedang memasak di dapur, minda kita akan proses
akan proses untuk menolak bahawasanya bunga yang dimaksudkan di sini adalah sejenis tumbuhan. Jadi dan minda kita akan mengatakan bunga yang dimaksudkan di sini adalah bunga lain, bukan tumbuh-tumbuhan. Ada maksud lain, maksud yang kedua. Baik, sebab apa minda kita proses mengatakan bunga ni bukan tumbuh-tumbuhan? Sebab adanya perkataan ataupun ayat yang selepasnya yang menghalang minda kita untuk menerima yang bunga di sini adalah tumbuhan. Perkataan ataupun ayat selepas daripada bunga ini menghalang kita untuk memahami maksudnya yang asal. Kalau maksud bunga yang asal tumbuh-tumbuhan lah. Jadi ini adalah isti'arah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan bunga di sini? Maksudnya adalah seorang wanita yang cantik. Kan wanita yang cantik kan kita suka umpamakan macam bunga. Jadi di sini seorang wanita yang cantik sedang memasak di dapur. Baik, contoh di sini galah dan bunga adalah isti'arah. Sebab apa isti'arah? Sebab perkataan yang digunakan di sini bukanlah membawa maksud yang asal. Maksud asal galah, alat yang digunakan untuk mengait buah. Maksud asal bunga adalah tumbuhan. Jadi ini adalah isti'arah. Kita tak boleh nak fahamkan kedua-dua perkataan ini dengan maksudnya yang asal kerana ada ayat selepasnya yang menghalang kita untuk memahami maksud asal galah dan bunga tersebut. Baik, saya harap kamu dah jelas sikit dah dengan isti'arah ini. Baiklah, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya isti'arah ini adalah ayat ataupun pecahan daripada ayat tashbih. Apa pula dah tashbih ni? Tashbih ni kita dah bacakan sebelum ni. Tashbih tu maksudnya perumpamaan. Jadi apakah contoh ayat-ayat tashbih? Contoh ayat tashbih yang kita dah belajar sebelum ni, contohnya seperti tentera itu seperti singa beraninya. Wanita itu seperti bunga cantiknya. Lagi apa lagi? Kata-kata itu seperti madu manisnya. Itu adalah ayat tashbih. Baik. Dan Ustazah dah kata tadi, isti'arah ni adalah ayat ataupun pecahan daripada ayat tashbih. Pecahan yang macam mana? Kita tengok sama-sama di bawah ini. Isti'arah ini adalah tashbih, ayat tashbih huzifa yang dibuang ahadu tarafaihi, salah satu daripada dua benda. Sama ada ayat tersebut dibuang musyabbah atau dibuang musyabbah bih. Baik, kita tengok sama-sama contoh yang saya akan berikan. Baik, tadi kita ada baca yang isti'arah ni adalah ayat tashbih. Ayat tashbih yang macam mana? Ayat tashbih yang dibuang salah satu daripada dua benda, iaitu sama ada musyabbah atau musyabbah bih. Sama ada dibuang musyabbah ataupun musyabbah bih. Apa dia pula dah musyabbah dengan musyabbah bih ni? Ingat tak lagi? Baik, kita tengok dekat sini ayat tashbih. Ayat tashbih di sini, lelaki itu seperti galah tingginya. Mana musyabbah dalam ayat ni? Musyabbah dalam ayat ni adalah lelaki. Apa maksud musyabbah? Musyabbah tu macam saya dah terang sebelum ni, benda ataupun orang yang kita nak buat perumpamaan pasal dia. Kemudian mana pula musyabbah bih dalam ayat ni? Musyabbah bih dalam ayat ni adalah galah. Musyabbah bih tu apa dia pula dah? Dia adalah yang kita nak samakan dengan orang yang kita nak buat perumpamaan pasal dia. Orang ni kita nak umpamakan dia dengan apa? Yang kita nak umpamakan dia dengan apa, itulah kita panggil yang ni musyabbah bih. Jadi tengok pula ayat yang kedua. Wanita itu seperti bunga cantiknya. Okey, wanita di sini adalah musyabbah. Maksudnya orang yang kita nak buat perumpamaan pasal dia. Kita nak mengumpamakan siapa di sini? Kita nak mengumpamakan wanita, seorang wanita. Jadi wanita ini adalah musyabbah bih. Baik, kita nak samakan wanita ni dengan apa? Atau kita nak umpamakan wanita ni dengan apa? Kita nak umpamakan wanita ni macam
bunga. Jadi bunga ni adalah musyabbah bih. Baik. Ini adalah ayat tashbih. Kalau ayat tashbih wajib ada musyabbah, wajib ada musyabbah bih. Kamu tak boleh buang. Kamu tak boleh buang dua-dua ni. Tapi kalau isti'arah, kamu boleh buang sama ada buang musyabbah ataupun buang musyabbah bih. Macam mana? Tengok dekat contoh atas ni lah. Galah sedang bermain bola. Tadi kita dah tengok dekat bawah ni contoh. Galah di sini kedudukan dia adalah musyabbah bih. Baik. Jadi galah ini kedudukannya adalah sebagai musyabbah bih. Jadi musyabbahnya dibuang. Okey. Apa musyabbah yang dibuang tu adalah lelaki. Jadi dalam ayat ni hanya tinggal satu saja, iaitu musyabbah bih. Maka bila dibuang sama ada musyabbah ataupun dibuang musyabbah bih, maksudnya dibuang salah satulah, maka ayat tu automatik menjadi ayat isti'arah. Macam tu juga ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni bunga. Bunga ni adalah musyabbah bih. Mana musyabbah dia? Musyabbah dia dibuang. Siapa musyabbah dia? Adalah seorang wanita. Jadi dibuang dalam ayat ni seorang lelaki dan seorang wanita, ataupun musyabbah tu dibuang, maka tinggal musyabbah bih. Bila tinggal salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah bih, maka ayat tu jadi ayat isti'arah. Untuk pengetahuan kamu, isti'arah ini terbahagi kepada dua bahagian. Maksudnya di sini ayat isti'arah ni ada dua bentuk. Baik, bentuk ayat isti'arah yang pertama adalah al-isti'arah at-tasrihiyah. Al-isti'arah at-tasrihiyah. Bentuk ayat isti'arah yang kedua pula adalah al-isti'arah al-makiniyah. Al-isti'arah al-makiniyah. Baiklah, untuk melihat apakah perbezaan di antara isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makiniyah, jom sama-sama kita lihat contoh yang diberikan. Kita tengok contoh yang pertama dahulu, iaitu contoh isti'arah tasrihiyah. Contoh isti'arah tasrihiyah adalah al-bahru yu'allimu an-nasa. Al-bahru yu'allimu an-nasa. Laut sedang mengajar an-nasa, manusia. Al-bahru, laut, yu'allimu, sedang mengajar an-nasa, manusia. Baiklah, perkataan yang menjadi isti'arah di dalam ayat ini adalah al-bahru ataupun laut. Dah diwarnakan dengan warna merah. Baik, jadi ayat keseluruhan ayat ni kita panggil ayat isti'arah. Baik. Tengok pula ayat yang sebelah dia di sini. Ayat di sini adalah ayat tashbih. Ayat ni adalah ayat tashbih. Al-mu'allimu mislu al-bahri. Guru itu seperti laut. Al-mu'allimu mislu al-bahri. Guru itu seperti laut. Jadi, mana musyabbah dan mana musyabbah bih dalam ayat ini? Musyabbah adalah al-mu'allimu, guru. Apa maksud musyabbah? Tadi dah saya terangkan, orang yang kita nak buat perumpamaan pasal dia. Musyabbah bih pula yang kita nak samakan dengan guru. Jadi al-bahru adalah musyabbah bih. Baik. Kamu tengok di sini ayat yang pertama ini adalah ayat tashbih. Ayat yang kedua di sini adalah ayat isti'arah. Nampak tak perbezaan di antara ayat tashbih dan ayat isti'arah? Kalau ayat tashbih di sini disebutkan musyabbah, iaitu guru. Disebutkan juga musyabbah bih dia, iaitu laut. Dalam ayat ini hanya disebut laut sahaja. Jadi laut ni adalah musyabbah bih. Baik, jadi di sini ayat ini dibuang apa? Dibuang musyabbahnya. Hanya tinggal musyabbah bih sahaja, iaitu laut. Jadi bila disebut laut sedang mengajar manusia, tak disebut guru itu seperti laut yang sedang mengajar manusia, hanya disebutkan laut sahaja, maka ayat ini adalah kategori isti'arah tasrihiyah. Jadi apa isti'arah tasrihiyah tu? Isti'arah tasrihiyah tu dibuang
musyabbahnya. Tinggal musyabbah bih sahaja. Jadi untuk lebih jelas lagi, kita tengok keterangan yang diberikan di bawah ni. Isti'arah tasrihiyah huzifa al-musyabbah min at-tashbih. Dibuang perkataan musyabbah. Dibuang perkataan musyabbah. Musyabbah yang mana? Musyabbah yang dibuang tu adalah muallim daripada ayat tashbih. Jadi dia tak sebut muallim kat sini, dia hanya sebut guru. Dia tak sebut muallim, dia hanya sebut laut. Jadi tinggal laut saja. Laut sedang mengajar manusia. Jadi ciri-ciri isti'arah tasrihiyah, dibuang musyabbah. Dibuang orang. Orang dibuang. Kemudian zukira al-musyabbah bih. Disebut musyabbah bih. Mana musyabbah bih? Laut lah musyabbah bih. Okey, qarinah mani'ah. Qarinah mani'ah ni maksudnya perkara yang menghalang untuk kita memahami maksud yang asal. Qarinah mani'ah ni adalah perkara yang menghalang untuk kita memahami maksud yang asal. Maksud yang asal macam mana? Maksud yang asal tu adalah bila kita dengar ayat bila kita dengar ayat ni, laut sedang mengajar manusia, minda kita membuat keputusan untuk tidak menerima bahawa laut yang dimaksudkan di sini adalah laut yang kita selalu pergi mandi-manda, pergi berenang tu. Minda kita tak menerima laut di sini adalah makna yang asal. Laut yang kita pergi mandi-manda, pergi berenang, tangkap ikan, pergi naik bot. Jadi bila minda kita menghalang untuk menerima maksud yang asal daripada perkataan laut ini, maka dalam bahasa Arab dipanggil qarinah mani'ah. Baik, sebab apa minda kita menghalang untuk kita fahamkan yang laut di sini bukan laut yang kita pergi berenang tu? Sebab ada ayat selepasnya, iaitu mengajar manusia. Mustahil lah laut yang kita pergi berenang boleh mengajar manusia kan? Laut mana ada fizikal kan? Jadi ayat yu'allimu an-nasa ni sedang mengajar manusia ni merupakan qarinah, perkara yang menghalang kita untuk kita memahami laut di sini adalah laut untuk mandi, laut yang mandi-manda. Tapi dan minda kita memproses bahawasanya laut di sini adalah seorang guru yang banyak ilmu. Kan laut kan luas kan, bila kita tengok laut tu seluas mata memandang. Itu maksud simbolik luasnya ilmu. Jadi seorang guru yang luas ilmu pengetahuan dia, macam laut ni, dia sedang mengajar manusia. Jadi di sini bila disebut musyabbah bih, maka itu adalah isti'arah tasrihiyah. Senang je kamu nak kena isti'arah tasrihiyah ni. Maksudnya bila kamu dengar ayat tu macam tak logik. Laut sedang mengajar manusia, galah sedang bermain bola, bunga sedang memasak di dapur, sang kancil sedang menyapu sampah. Sang kancil tu apa? Sang kancil tu simbolik kepada seorang yang cerdik, sedang menyapu sampah. Mustahil lah kan sang kancil binatang nak sapu sampah. Maksudnya di situ seorang yang cerdik sedang menyapu sampah. Jadi ayat-ayat macam tu adalah ayat isti'arah tasrihiyah.